ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan semua larangannya supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Khutbah pada hari ini adalah yang bertajuk kematian yang pasti. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sesuatu perkara besar yang bakal dilalui oleh setiap makhluk yang bernyawa itu adalah kematian. Seperti mana maksud ayat 185 dalam surah Ali Imran yang dibaca di awal khutbah ini, secara tersiratnya adalah memerintahkan kita agar sentiasa mengingati saat kematian yang pasti kita akan tempuhi kelak. Islam mengajar kita bukan sahaja cara untuk hidup, tetapi juga cara bagaimana untuk mati, supaya memperoleh kematian dalam keadaan diredai Allah sepanjang kehidupan kita ini. Sudah tentu ramai kenalan kita yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kita, menemui ajal dan kembali menghadap Ilahi, sama ada dalam kalangan sanak saudara kita, sahabat handai, guru-guru dan mungkin juga anak isteri atau ibu dan bapa kita. Pemergian mereka sebenarnya sebagai pengajaran untuk kita sekalian. Sekurang-kurangnya mengingatkan kita bahawa suatu hari nanti kita akan menyusul meninggalkan dunia ini. Para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya lenyapnya seseorang dan tiada lagi kejadian atau kehidupan setelah itu. Tetapi kematian itu adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan jasad, bertukar atau berpindahnya sesuatu keadaan ke keadaan yang lain, suatu tempat ke tempat yang lain. Kematian itu adalah satu kepastian yang dinantikan oleh orang yang bertakwa. Bukanlah musibah yang besar baginya. Namun musibah sebenarnya ialah lebih besar daripada kematian, ialah lalai dalam menghadapi kematian atau hanya sedikit mengingati kematian serta meninggalkan amal soleh yang merupakan bekalan untuk kematian. Hadirin sekalian, Abu Darda radhiyallahu anhu telah menyatakan kematian yang menimpa diri seseorang mukmin itu suatu kebaikan bagi dirinya. Tujuannya adalah baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran pada ayat 198. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Akan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka mendapat syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai satu tempat menyambut tetamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti kepadanya. Manakala kematian itu bagi orang kafir pula adalah sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Ali Imran pada ayat 178. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
Dan janganlah sekali-kali orang kafir itu menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama. Itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya, kami membiarkan mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah di dunia dan mereka mendapat azab yang menghinakan mereka di akhirat kelak. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aksiru zikraha zimil lazzat." Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, iaitu kematian. Nabi suruh kita banyak ingatkan mati. Walaupun ini merupakan kata-kata yang ringkas dan mudah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ianya mengandungi satu pesanan dan perintah yang amat bermakna bagi kita sekalian. Mengingati kematian dengan sebenar-benarnya dapat mencegah seseorang untuk terus berangan-angan dengan nikmat dunia. Malah manusia itu dapat hidup penuh ketenangan serta rasa syukur dengan rezeki yang Allah telah kurniakan kepadanya. Keindahan Islam mengajar kita bukan sahaja menyentuh cara hidup, tetapi Islam juga mengajar bagaimana manusia itu mengetahui cara untuk mati penuh dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama menyatakan bahawa barang siapa yang banyak mengingati kematian, maka dia akan dimudahkan oleh Allah SWT dengan 3 perkara. 3 perkara tersebut iaitu dia akan segera bertaubat, dia akan selalu qanaah dalam hidup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, serta pastinya dia akan bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan barang siapa yang lalai mengingati kematian, maka dia juga akan dihina dengan 3 perkara, iaitu dia akan sentiasa menangguhkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa tidak mencukupi dengan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menyangka umurnya masih panjang. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh sahabat tentang umur umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang membawa maksud, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ingatlah kita semua, janganlah terpedaya dengan usia dan harta yang kita miliki. Jangan kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Humazah pada ayat yang kedua hingga yang keempat. Kata Allah, allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna ma lahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah. Yang membawa maksud, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, dia manusia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya di dalam dunia ini. Tidak sama sekali. Sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka Al-Hutamah. Janganlah juga kita tertipu dengan nikmat kesihatan. Jangan kita terlalai dengan nikmat hidup, kerana sesungguhnya kematian itu pasti akan datang. Sedarlah kita, apabila kematian menjemput, segala-galanya milik kita akan kita tinggalkan di atas dunia ini. Malahan hanya amalan kita akan bersama kita di dalam kubur bagi menemani kita di dalamnya. Hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda yang membawa maksud, yang mengikuti jenazah itu 3 perkara. 2 perkara akan kembali dan 1 sahaja akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh ahli keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka keluarganya dan hartanya akan kembali pulang. Cuma yang kekal bersamanya hanyalah amalannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penuntut bicara khutbah hari ini, ada beberapa pengajaran dan penghayatan yang boleh kita hayati. Yang pertama iaitu, umat Islam hendaklah memahami
bahawa orang yang cerdik adalah mereka yang bersedia untuk menghadapi kematian. Inilah orang yang cerdik yang sebenar-benarnya. Yang kedua, umat Islam perlu melipat gandakan ibadah dan segala amalan kebaikan sebagai bekalan untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimatikan dalam keadaan sebaik-baik kematian, agar ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, dapatkanlah pahala dan kebahagiaan hari akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluanmu dan bekalanmu daripada dunia. Lakukanlah kebaikan kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah melakukan kebaikan kepadamu. Janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak sukakan orang yang melakukan kerosakan. Surah Al-Qasas pada ayat yang ke-77. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat kepadanya. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika samadaniyah jalalata malikina Al-Muazzam Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiqa was sihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj fi amni wa salahi wa afiyati bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umurhuma muslihainil muwaddafin wa ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wa rasyad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami wahai Allah. Kasihanilah mereka seperti mana kasih dan sayangnya mereka kepada kami semasa kecil. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kalau Engkau nak mengambil nyawa kami dalam masa terdekat, ambillah nyawa kami dalam keadaan kami sudah bertaubat kepadamu wahai Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan kami sempat menyebut kalimahmu la ilaha illallah, dan ambillah nyawa kami dalam keadaan kami dipenuhi dengan keredaanmu wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami menjadi manusia hamba-hambamu yang dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyarmu nanti wahai Allah. Dan rezekikan kami juga wahai Allah
agar dimasukkan kami ke dalam syurga-syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan-amalan kami, wahai Allah. Bimbang, kalau Allah menghisap amalan-amalan kami, maka akan nampak segala kecacatan kami dalam hidup kami, wahai Allah. Dan bimbang hidup kami dipenuhi dengan kemaksiatan dan kemurkaan-Mu. Sekiranya kalau dihisap, maka akan menjadi kami manusia yang akan mendatangkan murka-Mu kepada kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada seluruh para jemaah haji yang akan menunaikan haji pada tahun ini, wahai Allah, agar dipermudahkan urusan mereka di sana, agar dipermudahkan urusan mereka melaksanakan ibadah haji di sana, wahai Allah. Bahkan diberikan keselamatan pergi dan pulang mereka, wahai Allah, dan beroleh haji yang mabrur, wa zamban maghfur, wa sa'yan mashkur, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Juga kami pohonkan kepadamu, wahai Allah, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.